Baiklah, masih lagi di Borak Kopitiam, pelbagai info yang kita akan kongsikan kepada anda. Ya, dan kita akan masuk ke fasa ketiga. 15 April 2020 kita akan masuk ke fasa ketiga PKP. Di mana itu adalah minggu kelima bermulanya kan PKP ini, dan mungkin menjadi isu sedikit sebanyak dalam tempoh PKP ini adalah urusan kewangan. Betul. Dan disebabkan itu kita bawa tetamu istimewa kita. Kita ada Cik Afian Madrawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Besut Terengganu ya kita bawakan Cik Afian berada dalam kereta nak pergi mana Cik Afian? Nak live ni. Oh, nak live je lah. Nak live. Oh, nak memang live. khas untuk live duduk dalam kereta Betul, dah sejam dah kat sini ni. Okey, Cik Afian merupakan seorang pengurus kewangan dan sekarang ni Cik Afian, kita dah pun minggu keempat nak masuk ke minggu kelima Perintah Kawalan Pergerakan. Dan mungkin ramai juga yang tidak dapat bekerja, yang mungkin gaji hari, yang mungkin betul, juga betul. terpaksa di-freeze-kan gajinya sepanjang tempoh PKP ni. Dan bagaimana sebenarnya kita nak mulakan dengan rancang bajet sepanjang PKP ni, Encik Afian? Baik. First of all, saya ucapkan terima kasih lah kepada penerbit Borak Kopitiam yang sudi jemput saya. Baik, secara umumnya kita tengok ada beberapa segmen yang terlibat lah. Ada yang T20, ada yang M40, ada yang B40 kan. Dan saya nampak yang paling terkesan dalam MCO ni ialah daripada kalangan B40 yang terutamanya bagi mereka yang bekerja gaji hari ataupun yang bekerja sendiri, yang memang bekerja dapat income, tak bekerja tak ada income. Contoh macam niaga nasi lemak kan, niaga tepi jalan dan sebagainya. Yang tu yang agak terkesan lah. Betul. Dan dari satu sudut sebenarnya dari peringkat kerajaan dah sediakan banyak sangat inisiatif-inisiatif prihatin yang saya rasa satu perkembangan yang baik, antara lain macam moratorium dan juga pengeluaran KSP dan juga BPN. Jadi untuk cara umumnya bagi yang dapat bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan ni, tolong sangat-sangat untuk rancang dengan baik kewangan tu untuk akan datang, sebab kita jangkakan benda ni tak akan pulih dalam masa yang singkat kan. Katakanlah PKP ni kita dah masuk ke fasa yang ketiga. Dah sebulan lebih dan mungkin dijangka pula sampai ke habis Ramadan, sampai ke Syawal. Jadi dalam tempoh yang agak panjang itu kita perlukan bantuan kewangan, dan alhamdulillah kerajaan dah bagi pun bantuan kewangan tersebut. Jadi kita kena susun benda-benda yang sangat perlu saja untuk kita gunakan duit tersebut. Okey, Kalau betul. nanti kita belanja untuk benda-benda yang membazir. Sebab sekarang ni kalau kita tengok memang statistik daripada DOSM, Department of Statistics Malaysia, Jabatan Perangkat Malaysia, bagi tahu kos sara hidup, kos isi rumah dah turun lebih kurang 48% daripada sebelum ni. Mana kata sebenarnya dari satu sudut dah banyak jimat dah. Dah banyak jimat dah bila MCO ni, sebab kos kereta mungkin minyak dah tak ada kan. Walaupun minyak harga rendah sekarang ni kan, tetapi kos untuk travel dan sebagainya dah tak ada dah. Dalam masa sama ada moratorium. Dan kalau tengok kalau saya tengok satu sudut dari sudut pinjaman, selalunya average rakyat Malaysia ni kalau ikut statistik lebih kurang 40-50% gaji tersebut digunakan untuk bayar hutang. Ya, Betul. Mana kata lebih kurang 50% lah. Mana kata kalau gaji 2,000, 1,000 untuk bayar hutang. Kalau gaji 5,000, 2,500 untuk bayar hutang. Jadi dengan tempoh 6 bulan moratorium yang kerajaan benarkan secara automatik ini, sebenarnya banyak sangat membantu golongan sama ada B40 ataupun M40 terutamanya. Malah P20 pun boleh dapat juga kelebihan tersebut. Mana kata kalau gaji banyak, contohlah P20 yang gaji selama ni contoh 10,000 sebulan. Jadi dengan mungkin 50%, 5,000, 6,000 hanya untuk bayar hutang. Jadi dengan adanya moratorium ni, kerajaan benarkan moratorium secara automatik ni, mana kata semua golongan separuh daripada hutang tadi, separuh daripada gaji tadi dah kira safe dah. Tak perlu bayar hutang. Tapi dalam masa 6 bulan je lah. Sebenarnya duit tu kita boleh buat saving ya Encik Alfian ya? Duit yang sepatutnya kita bayar loan tu, kita boleh buat saving. Nah, itu pun bagus juga. Kita bersedia, sebabnya saya jangkakan kalau ikut report-report daripada international punya newspaper, dijangkakan kemelesatan ni setahun ke 3 tahun berlaku. Allahu Akbar. Mana kata kita baru sekarang ni mungkin, mana kata kita nak gunakan duit tu nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang. Dan kalau tengok inisiatif yang diberikan kerajaan pun, macam PNL FP selama 12 bulan. Mana kata kerajaan pun sebenarnya dah ready
untuk berhadapan benda ni at least setahun. Setahun krisis ekonomi ni akan berterusan. Sampai macam tu lah. Okey, Cik Afian, itu bila kita cakap pasal simpanan kan, ini kita nak tanya, berapakah bajet paling ideal sebenarnya untuk kita belanja satu hari? Mungkin Cik Afian boleh kongsikan bagi mereka yang berstatus bujang, yang baru berkahwin dan suami untuk isteri yang saja. Suami isteri saja ataupun yang berkeluarga besar. Okey, baik. Dari sudut kos harian tu, kalau kita tengok sebenarnya dari saya ada baca juga satu report daripada Neil Patel, dia bagi tahu industri makanan meningkat tau. Ketika musim MCO ni, industri makanan meningkat. Dan kalau tengok kat Malaysia ni, Gardenia, roti Gardenia sampai habis kan. Betul. Sampai terpaksa meningkatkan 5% dia punya pengeluaran dia. Jadi memang kos-kos lain menurun. Kos transport menurun, kos makan luar menurun. Tapi kos makan kat rumah tu dah mungkin meningkat. Sebab yelah bangun pagi, makan sarapan. Lepas tu duduk main handphone, tengok TV, makan lagi. Kan, tengah hari tak apa makan lagi. Petang makan lagi kan. Sampai kan orang kata MCO ni menyebabkan berat badan meningkat. Jadi nak tak nak memang... Cik Afian macam tuju kat kita orang je, Cik Afian. Jangan berapa. Jadi dari segi bajet tu memang kalau ikutnya saya rasa saya tengok banyak kalau ikutkan biasa sehari kalau seorang dalam RM10 ke RM20 pun dah cukup kot. Kan? Seorang ke tak cukup? Untuk Zack tak cukup. Tak, maksud saya seorang Maksudnya kalau suami isteri tu kira RM40 lah sehari, Cik Afian lebih kurang lah. Tapi kalau kita kalau kita dapat masak sendiri mungkin lagi jimat. Lagi jimat kos tersebut kan. Beli beras, masak sendiri. Bergantung pada orang bergantung pada gaya hidup seseorang tu. Ya, sebenarnya ada je banyak cara untuk berjimat. Dan ada orang juga yang menggunakan duit penjimatan loan tu yang tak bayar rumah, tak bayar kita tu untuk beli makanan banyak-banyak, Cik Afian. Itu macam mana? Apa komen? Apa komen Cik Afian tu? Itu pun sebenarnya kena jangan sampai panic buying lah sebab kalau ikut statement daripada menteri, insya-Allah makanan yang kita ada cukup. Cumanya kita risau nanti panic buying, contoh beli roti banyak-banyak, roti dah ada tempoh dia dalam tak sampai seminggu dah expired kan. Seminggu dah expired. Jadi membazir pula nanti. Sebab dah ada pun viral gambar roti yang dibuang. Ya, betul. Dibuang disebabkan dah expired. Jadi rugilah. Beli untuk sekadar keperluan lah kan. Betul. Okey, Cik Afian, di masa sekarang ni, di zaman-zaman musim-musim COVID-19 ni, mungkin kita nak tanya Cik Afian mengenai apakah benda ataupun barang yang perlu kita saving di masa-masa ni. Sebab Cik Afian sendiri pun kata tadi untuk kemelesetan ekonomi ni kemungkinan akan sampai setahun atau ke 3 tahun kan maksimum. Jadinya apa sebenarnya yang rakyat Malaysia perlu save sekarang ni selain daripada cash? Betul? Okey, baik. Saya suka ambil iktibar daripada pengajaran daripada Surah Yusuf. Dalam Surah Yusuf ada diceritakan tentang Raja Mesir bermimpi tentang 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Jadi Raja Mesir tanya pandangan pembesar dia tak seorang pun dapat bantu sehinggalah sampai ke pengetahuan Raja Mesir ada seorang banduan dan banduan tersebut ialah Nabi Yusuf AS. Dan banduan Nabi Yusuf AS mentafsirkan bahawa Mesir akan mengalami 7 tahun musim subur diikuti dengan 7 tahun musim kemarau. Jadi kita tengok sekarang di Malaysia musim subur ke musim kemarau? Dah musim kemarau lah kan, kita ibaratkan. Dah sampai iaitu dengan krisis ekonominya, dengan krisis kesihatannya. Jadi nak tak nak memang saving kena ada. Cuma kalau kita tengok realiti di Malaysia, habit saving tu, tabiat saving rakyat Malaysia sangat-sangat rendah tau. Kalau ikut statement yang ada dikeluarkan baru ni, lebih kurang 10-20% sahaja rakyat Malaysia yang ada simpanan 1,000 kalau berlaku kecemasan. Dan atas dasar itu saya nampak kerajaan memberi moratorium, memberi bantuan kesihatan nasional, memberi kebenaran keluarkan wang kepada SP RM500 sebulan. Sebab kalaulah tak buat macam tu, saya rasa 90% akan impact sangat besar apabila kehilangan punca pendapatan dalam masa yang sama tidak ada wang simpanan. Jadi balik pada soalan tadi, nak tak nak memang kena sediakan cash, kena sediakan simpanan. Supaya duit yang kita ada ni dapat digunakan untuk masa-masa terdesak nantilah. Dalam masa sama, kita juga kena kreatif untuk mencipta punca sumber pendapatan yang baru. Sebab banyak pendapatan yang kurang, contoh macam sektor pelancongan, kan, sektor pelancongan, sektor pengangkutan awam, kan, penerbangan.
yang rakan-rakan kita yang terlibat dalam sektor-sektor tu memang terjejas terus. Ada yang memang terpaksa cuti, ada yang sampai terpaksa berhenti kerja. Ya, betul. Jadi sekarang ni masa untuk kita cipta pendapatan baru. Yang saya nampak antara sumber pendapatan baru yang kita boleh create, bisnes baru, bisnes yang kita boleh usahakan, first saya nampak ialah makanan, yang kedua logistik. Apa tadi? Logistik. Okey. Logistik. Contoh macam sekarang ni kalau tengok ramai orang gunakan perkhidmatan Delivery online. Yep. Untuk beli barang dan menyebabkan lambakan barang yang tidak dihantar ke pelanggan. Jadi sehingga kan ada syarikat-syarikat yang menawarkan allowance yang tinggi lah untuk mencari runner-runner. Jadi sektor makanan dengan logistik ni saling berkaitan sebab orang buat makanan dalam masa dia nak hantar makanan takkan dia sendiri nak hantar makanan. Jadi kita rakyat Malaysia perlu kreatif mencipta pendapatan-pendapatan baru. Sebab takkan selama-lamanya kita nak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Takkan selama-lamanya kita nak mengharapkan saving yang kita ada sedikit ni. Jadi nak tak nak memang kena cipta pendapatan, kena kreatif, kena cari sumber pendapatan. Sekarang ni pun ada yang juga rakan-rakan kita yang buat dropship, yang jual produk-produk online. Jadi boleh gunakan juga. Satu lagi saya tengok, saya pernah terbaca daripada satu buku tentang bisnes ni. Dia ada 4 kategori bisnes yang tak terjejas waktu gawat. Apa dia tu? Iaitu makanan. Ya. Yang kita tengok sekarang memang waktu gawat pun orang tetap makan. Kan? Betul. Kedua, kesihatan. Mana kata contoh macam sekarang ni sektor kesihatan, contoh supply PPE, supply face mask sangat-sangat laju lah. Sehingga kan kilang pun dah habis. Kalau order hari ni daripada kilang tu mungkin 2 minggu, 3 minggu baru dapat. Lambat lah. Kan? Okey. Lambat. Yang ketiga, pertama makanan, kedua kesihatan, satu lagi sektor pendidikan. Pendidikan. Oh. Sebab kalau tengok hari ni memang sekolah tak berjalan, betul? Sekolah tak, maksudnya tak sekolah ditutup, tapi dalam masa sama anak-anak masih lagi perlu belajar. Sebab tu ada cikgu-cikgu sekolah-sekolah yang ambil inisiatif untuk buat kelas online, guna Google Classroom, guna Zoom dan sebagainya. Dalam masa sama juga ada apps yang online ini yang boleh digunakan oleh parent untuk bantu anak-anak. Jadi sektor pendidikan jalan. Dan kalau ikut daripada report daripada Forbes tu, semalam saya ada baca, dijangkakan homeschooling ni akan menjadi trend lepas pada ni. Kalau selama ni homeschooling ni maksudnya anak disekolahkan di rumah. Dia kata parents ni yang ajar, mungkin dipanggil guru, tuition dan sebagainya. Jadi homeschooling ni akan menjadi satu trend akan datang. Jadinya itu antara bisnes-bisnes yang bolehlah difikirkan oleh rakyat Malaysia. Ya. Jadi Encik Afian, terima kasih di atas penjelasan yang agak memang tepat dan mungkin boleh diguna pakai oleh semua rakyat Malaysia. Apa Encik Afian cakap apa tadi? Dah habis ke? Kalau nak lagi boleh datang sini jadi host lah, boleh. Okey, Encik Afian, terima kasih banyak sebab sudi bersama dengan kita hari ni. Sebenarnya banyak benda lagi kita nak tanya Encik Afian. Tapi itulah masa mencemburui kita. Sekarang ni pun dah dekat pukul 9 dah ni. Itulah pasal. Encik Afian pun dah sejam dalam kereta. Boleh follow Facebook saya dan juga blog saya. Apa nama? Boleh kongsikan sikit. Facebook. Afian Marawi. Ejaannya? Blog AFYAN. Search ya, jumpa insyaAllah. Okey, Afian Marawi. Baik, terima kasih banyak. Okey, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.